A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat ke-14 dan 15. Sebelum tu kita ambil pengajaran ayat yang lepas, itu ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lillazina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Pengajarannya, pertama, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa baginda bukan Tuhan ataupun hamba yang disembah. Menunjukkan baginda bukan Tuhan atau hamba yang disembah. Yang kedua, pentingnya berita ini sehingga diwajibkan oleh Allah agar Nabi menyampaikannya kepada orang kafir, iaitu orang kafir akan kalah dan akan dihimpun ke dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, ayat ini memberi kekuatan dan semangat kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini memberi kekuatan dan semangat kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan mengatasi orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir
kesudahannya adalah ke neraka Jahannam di akhirat. Yang keempat, ayat ini juga memberi amaran dan menakutkan orang-orang kafir. Yang kelima, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghimpunkan untuk orang kafir dua balasan. Menghimpunkan untuk orang kafir dua balasan. Satu di dunia dan satu di akhirat. Kekalahan di dunia dan di akhirat ke neraka Jahannam. Yang keenam, sebaliknya orang-orang yang beriman apabila dihukum di dunia, mereka tidak akan lagi dihukum di akhirat. Yang keenam, yang ketujuh, Allah pasti akan menolong orang beriman dan Islam pasti akan menang apabila orang beriman benar-benar mentaati perintah Allah dan Rasul serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Sebagaimana janji Allah dalam surah Ghafir ayat 51 dan surah Al-Mujadilah ayat 21. Yang ke-8, punca umat Islam lemah dan selalu kalah bukan kerana bilangan musuh yang ramai, dan senjata musuh yang hebat, tetapi disebabkan dosa dan maksiat yang sentiasa dilakukan oleh umat Islam. Okay, ayat 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain wallahu ya'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Pengajarannya, pertama, Allah akan sentiasa menolong umat Islam dan orang yang beriman
apabila orang beriman sentiasa mentaati perintah Allah, walaupun bilangan mereka sedikit, dan senjata mereka tidak kuat. Yang kedua, tidak ada kompromi antara orang yang beriman dan orang kafir. Sebaliknya, kedua-dua pihak akan sentiasa bertentangan. Satu pihak berperang untuk menegakkan agama Allah, satu pihak berperang untuk menghancurkan agama Allah. Yang ketiga, antara bentuk pertolongan Allah kepada orang beriman dan tentera Islam ialah dengan menimbulkan rasa takut dalam hati musuh kepada barisan tentera Islam. Yang keempat, tidak ada orang yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan juga kisah-kisah yang berlaku, melainkan mereka yang benar-benar berakal waras. Yang kelima, apabila engkau mendapati diri engkau tidak dapat mengambil pengajaran daripada apa-apa peristiwa yang berlaku, maka ketahuilah engkau adalah orang yang lemah akalnya. Yang ke-6, semakin banyak pengajaran yang dikutip dari Al-Quran dan mana-mana peristiwa yang berlaku, semakin waras akal seseorang. Okey, habis kita sambung tadabbur.
Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni Allah nak menceritakan tentang hidup ini adalah ujian, dan bagaimana Allah menjadikan hidup ini penuh dengan ujian, supaya dengan ujian tersebut Allah dapat membuktikan bahawa dakwaan iman seseorang benar ataupun dusta. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina. Telah dihias. Telah dihiasi linnas, untuk manusia. Telah dihiasi untuk manusia. Allah tak sebut siapa yang menghias. Dia yang menghiasnya ada dua. Satu, Allah. Zayyana lahum a'malahum. Allah kata kami telah menghias amalan-amalan mereka. Dan dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami telah menghias langit dengan bintang-bintang. Dan satu lagi ayat kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran, iaitu syaitan yang menghias. Zayyana lahum syaitan. Jadi bila Allah sebut zuyyina, telah dihias kepada manusia tanpa menyebut siapa yang menghias, maka boleh ditafsir dua lah. Satu, Allah yang menghias. Yang kedua, syaitan yang menghias. Tapi ahli tafsir mengatakan dalam konteks ayat ni yang menghias ialah Allah. Okey, apa yang Allah hiaskan untuk manusia? Dan bila sebut manusia termasuk semua sekali, ya? Orang kafir dan orang beriman. Apa dia yang dihias? Zuyyina lin-nasi hubbu, kan? Hubbu ke hubbi? Hubbu, kan? Telah dihias kepada manusia hubbu, cinta. Asyahwat, cintakan. Syahwat ni nafsu syahwat. Minan nisa, dari jadi Allah menghias apa ni untuk manusia? Cintakan nafsu syahwat. Kemudian Allah huraikan apakah itu nafsu syahwat, iaitu banyak. Antaranya ialah yang pertama wanita-wanita. Yang kedua wal banin, dan anak-anak. Bani ni anak lelaki ke perempuan? Lelaki. Dia sebenarnya cintakan wanita ni salah ke? Salah ke betul? Boleh tak dalam Islam? Boleh. Tapi dalam konteks ayat ni Allah nak mencela ke Allah nak memuji? Kalau mencela, kenapa macam tak boleh pula cintakan wanita? Cinta yang mana ada sebut cinta yang haram? Mana ada tadabbur? Baru mula tadabbur, belum habis. Dia macam ni, beza tak? Hubbus syahawat minan nisa dengan hubbu an-nisa.
cinta nafsu syahwat antaranya wanita dengan cinta wanita, beza tak? Apa beza? Ha? Yang mana yang tercela, yang mana terpuji? Yang atas ni tercela, yang bawah? Sebab Nabi cinta tak wanita? Cinta, bukan masalah. Yang masalah ialah cintakan syahwat, lalu dia kahwin perempuan. Mana dia bukan cinta perempuan, tapi okey. Tengok bahasa Al-Quran tepat. Allah tak kata hubun nisa. Sebab apa? Hubun nisa boleh jadi terpuji, tapi kalau hubun syahwat memang tercela. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Hubbiba ilayya min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Okey, cuba terjemah. Hubbiba, dijadikan cinta, ilayya, kepadaku, min dunyakum, dari dunia kamu. Apa dia? Iaitu an-nisa, dan watib, iaitu wangian. Jadi Allah jadikan Nabi tu memang cinta kepada an-nisa. Dan juga salah tak Nabi cinta ke wanita? Tak. Yang salah ini hubbus syahwat. Jadi apa yang beza ataupun kesan yang tak baiknya apa antara hubbun nisa dengan hubbus syahwat? Bila dia dia cintakan nafsu syahwat, maka dia tak akan jaga perempuan. Dia akan zalimi. Yang penting dia dapat lepaskan nafsu syahwat. Tapi kalau dia cinta wanita, dia akan jaga perempuan. Kan? Beza tu. Jadi bahasa Al-Quran tepat. Allah tak kata hubbun nisa. Okey. Dan yang kedua Allah sebut anak lelaki. Kenapa anak lelaki? Adakah orang tak cinta pada anak perempuan? Mereka bangga dan mereka cinta pada anak lelaki. Dan mereka benci pada anak. Ada dalil. Itulah ayat apa, surah apa? Baqarah tak ada. Ayat minggu lepas. Ayat minggu lepas tak ada. Ayat turun 1400 tahun yang lepas. Surah An-Nahlu ayat 58. Cuba tengok. Surah An-Nahlu ayat 58. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kemudian yatawara yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi.
Kemudian ayumsikuhu ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab wala sa'ama yahkumun. Okey, tengok Allah rakam bagaimana keadaan anak perempuan ketika zaman jahiliah. Wa iza busyira, dan apabila diberi khabar gembira kepada salah seorang daripada mereka, iaitu orang musyrikin jahiliah, diberi berita gembira apa dah? Bil unsa, unsa anak perempuan, kan? Apa berlaku? Macam mana diberi berita gembira? Tak tahulah, dia scan. Lepas tu dia beritahu bapa, anak kamu yang dalam kandungan adalah perempuan. Apa reaksi dia orang? Zalla wajhu, muka dia terus muswaddan, jadi hitam. Sebab apa? Terlalu sedih, wahwa kazim, dan sangat marah. Kemudian yatawara, dia bersembunyi daripada kaum dia. Sembunyi makna dia tak nak jumpa kaum. Kenapa? Min su'i, disebabkan berita buruk yang diterimanya. Bagi mereka, dapat anak perempuan adalah berita buruk. Padahal ni anak zina ke anak betul? Anak betul. Sekarang yang biasa malu ni, bukan diberitahu anak lelaki ke perempuan, tapi diberitahu mengandung. Dan dia malu. Biasanya siapa ni? Anak zina. Jadi mana lebih dahsyat? Malu sebab berzina dengan malu anak sendiri tapi perempuan. Mana keadaan yang lebih dahsyat? Malu anak sendiri. Sebab tu kata pakar sirah, apa yang berlaku zaman jahiliah jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku zaman kita. Sebab tu mereka perlukan seorang rasul yang hebat untuk membetulkan perkara yang dah rosak teruk sangat. Kan? Kemudian bapa ni berfikir, ayumsiku, dia berfikir ni, adakah dia nak tahan anak perempuan tu ala hunin, dalam keadaan hina. Bila dia biarkan anak perempuan hidup, dia akan dihina oleh masyarakat. Sebab ini satu keaiban simpan anak perempuan. Am ataupun yadussu fit turab, dia tanam dalam tanah hidup-hidup, dalam dilema, kan? Jadi ayat ini menunjukkan orang jahiliah sangat benci kepada anak perempuan. Jadi Al-Quran kata dijadikan kepada manusia cinta ke syahwat, pertama wanita, yang kedua anak lelaki. Allah tak sebut anak perempuan. Kenapa tak sebut? Kalau sebut, orang jahiliah akan kata apa? Tak betul. Kami tak cinta pun anak perempuan. Betul tak? Jadi ayat ni turun selari dengan apa yang mereka amalkan. Okey. Dalam banyak-banyak dunia ni, yang Allah sebut pertama wanita, kemudian yang kedua anak. Ini sebenarnya ikut turutan. Yang pertama tu yang paling manusia cinta. Yang paling manusia cinta ialah wanita. Betul kan? Kenapa? Nabi ada sebut dalam satu hadis, ma taraktu min ba'di fitnatan asyaddu ala rijali minan nisa. Nabi kata, aku tidak tinggal selepas aku fitnah asyaddu, ataupun riwayat lain adhar, yang lebih dahsyat ataupun yang paling mudarat, ala rijal, ke atas lelaki daripada wanita. Kan? Jadi fitnah paling dahsyat ke atas lelaki, rumah, harta, Ferrari, wanita. Yang mana? Wanita. Bahkan dia sanggup bagi kereta mewah untuk wanita.
Tapi Allah tak sebut ar-rijal. Kenapa? Kalau wanita ni dunia fitnah kepada lelaki, kenapa Allah tak sebut lelaki pula fitnah kepada wanita? Jadi minan nisa'i war rijal. Faham tak? Kenapa? Mana lelaki ni bukan fitnah kepada wanita. Jadi kalau bagi lelaki, wanita fitnah. Bagi wanita pula, apa yang memfitnahkan wanita ni? Harta. Betul kan? Betul kan? Tapi yang menjawab ni semua lelaki, tak boleh di. Oh, pengalaman lah. Perempuan kalau bagi emas dengan suami, dia ambil mana? Nisak dengan unsa sama makna. Nisak dengan unsa. Tak, dia unsa satu. Unsa satu wanita. Nisa wanita-wanita, plural. Tapi sebenarnya kalau nisa ni jamak, plural. Kalau satu dia ialah imra'atun. Cuma unsa ni lawan dia zakar. Unsa lawan dia zakar. Zakar lelaki, unsa perempuan. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, kalau dhamir lelaki dia panggil dhamir muzakkar. Kalau dhamir perempuan, dhamir muannas. Muannas. Okey. Yang ketiga, wal qanatir, dan qanatir apa dia? Qanatir jamak kepada qintar. Qintar. Qintar ni banyak. Dia terjemah apa tu? Qanatir, harta yang banyak. Muqantarah, melimpah. Dan harta yang banyak melimpah. Kenapa Allah sebut melimpah? Banyak dan melimpah. Sebab Allah nak bagi tahu manusia ni suka antara sikit dengan banyak, dia suka yang mana? Lagi banyak lagi dia suka, dan lagi banyak lagi dia tamak, kan? Nabi sebut apa? Manusia bila ada satu lembah daripada emas, dia nak lembah yang kedua. Kalau ada dua, dia nak yang ketiga. Okey, dalam banyak-banyak harta tu, biasa manusia yang paling dia cinta ialah emas. Dari emas. Wal fiddah, dan perak. Berapa dah? 1, 2, wal zahab 3, 4, al fiddah, wal khayli, dan kuda al musawwamah, yang kuda pilihan ataupun yang bertanda, kan? Dari segi binatang haiwan, manusia paling cinta ialah kambing, ayam, lembu, unta, kuda. Yang mana? Kuda. Kenapa kuda? Unta boleh naik? Dia unta adalah lambang binatang mewah, kenderaan mewah. Sebab tu orang miskin tak ada unta, betul? Orang miskin tak ada kuda. Tapi orang miskin dia tak memiliki lembu. Kadang-kadang ada juga orang miskin badui ada unta. Tapi kuda ni hanya untuk orang kaya. Harga ni pun mahal. Kuala Kerai. Dan dia bukan untuk apa? Kuda untuk berbangga lah.
Bukan untuk kenderaan, bukan untuk bercucuk tanam. Dia faedah tak banyak, melainkan untuk berbangga. Dan sebenar sombong dalam bahasa Arab apa dia? Antaranya yang Nabi kata, siapa pakai pakaian bawah pada buku lain khuyala. Khuyala ni pakai kerana sombong. Sebenarnya perkataan khail daripada sombong. Khail tu daripada perkataan sombong. Jadi kuda tu melambangkan kesombongan. Bahkan ulama kata cara kuda berjalan dengan binatang lain berjalan nampak sangat berbeza kan? Betul tak? Kan kuda berjalan akak baru ke? Action Beza tak lembu berjalan, kambing berjalan kan? Bisa. Patut orang yang dah atas kuda lagi sombong. Tak, ini kalau kena ingat kalau dia cinta wanita kerana syahwat tercela. Tapi kalau dia cinta wanita kerana Allah terpuji. Sama juga anak. Kalau dia cinta anak kerana syahwat, ada tak cinta anak kerana syahwat? Tak ada kan? Ini anak lelaki ni. Ini bukan LGBT. Dia kalau anak ni cinta kerana kebanggaan. Anak berjaya kan, anak lelaki hebat, anak lelaki ada jawatan besar. Itu semua tercela. Tapi kalau dia macam mana nak jadikan cinta anak kerana Allah? Iaitu cinta yang terpuji. Dia gunakan anak untuk mentaati Allah. Macam mana nak jadikan anak yang taat, macam mana nak jadikan anak membantu dia untuk mentaati Allah. Itu cinta yang terpuji. Sama juga emas dan perak, bukan semuanya tercela. Kalau kita cinta emas dan perak, untuk apa? Untuk infak fi sabilillah, terpuji. Dan kuda, kalau kita guna kuda, beli kuda untuk berjihad fi sabilillah, terpuji. Yang tercela dia beli, lepas tu jalan makan angin kan, jumpa orang pun tak senyum, tak bagi salam. Okey. Wal an'am, yang ke-6. Ini yang ke-5. Dia kata kuda yang bertanda tu. Kenapa? Kuda ni ada banyak jenis. Ada kuda yang lagi mahal, lagi cantik, ada tanda. Macam atas kepala dia kan, bulu dia. Kalau kereta apa dia? Kereta ada tanda kat atas tu. Ferrari ataupun Jaguar kan. Merc. Kancil ada tak tanda kat atas tu? Kata kancil. Tak ada, tak payah ada tanda, memang orang tahu dah. Okey, yang ke-7, yang ke-6. Wal an'am, dan an'am binatang ternak. Binatang ternak ini jamak, kalau mufrad na'amun. Kalau satu na'amun. Kalau jamak an'am. Jadi binatang ternak juga antara manusia cinta. Apa dia? Binatang ternak ni ulama sepakat, kalau dalam Quran makna dia 3 jenis. Unta, lembu termasuk kerbau lah. Kambing termasuk biri-biri, 3 jenis. Dia sebut selepas kuda kan, makna apa ni? Ini kurang sikit daripada kuda. Jadi antara kuda dengan unta, manusia lebih berbangga dengan kuda. Dan binatang ternak ni, yang paling baik sekali apa dia? Yang Nabi selalu buat contoh. Kalau buat sekian-sekian dapat macam unta apa? Unta banyak jenis. Yang paling baik. Bahasa Arabnya apa? Humru an-na'am. Humrun na'am. Unta merah. Antaranya Nabi kata apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apa maksud dia? Kalau kamu menunjuk jalan hidayah pada seseorang sehingga dia beriman kepada Allah, maka pahala yang kamu dapat lebih besar daripada humrun na'am, unta merah.
Kenapa Nabi suka buat contoh unta merah? Sebab ketika zaman itu, harta yang paling mahal, unta merah. Dengan unta merah manusia boleh berniaga, boleh musafir, boleh makan dagingnya, boleh minum susunya, boleh gunakan kulitnya. Jadi unta adalah sumber kekayaan ketika itu. Jadi Nabi nak dorong supaya para sahabat semua berdakwah, walaupun satu ayat, Nabi bagi ganjaran. Kalau kamu bercakap pasal Islam, orang beriman, pahalanya bukan 10, bukan 700, bukan 7,000. Tapi lebih mahal daripada binatang yang paling mahal ketika itu. Okey. Jadi orang Arab lah. Orang Melayu tak tahu. Orang Arab ni antara dia bangga ialah bila ada unta banyak, kambing banyak kan. Sekarang kat Mekah, ni boleh jadi kaya ni. Tama-tama musim haji. Kan? Okey, yang ketujuh. Wal harsa dan kebun. Kebun. Ini yang ketujuh. Dalam banyak-banyak ini yang paling manusia sayang, tapi yang ketujuh lah. Ikut susunan nombor 7. Contoh dalam konteks kita, manusia suka apa? Kebun apa ni? Durian musangking kan? Blackthorn. Saya baca berita semalam di Pahang, 600 pokok durian musangking ditebang. Yang ditanam secara haram. Ditebang semua sekali. Kenapa dia tanam juga walaupun haram? Sebab cinta. Walaupun haram dia nak tanam juga. Kan? Dan orang pun sanggup pergi beli satu bakul. Di mana? Raub kan? Lepas tu cerita ke orang, dia tak bagi pun. Okey, zalika, demikian itu. Mata'un. Apa makna mata'? Mata' apa dia? Kesenangan ataupun keseronokan. Al-hayatid dunia. Kehidupan dunia. Dunia ni Allah sengaja namakan dunia. Tapi sebab kita tak faham makna dunia, bahkan kita melayukan dia. Kan? Hidup kat dunia ni sementara. Tapi dia cari dunia sampai ke mati. Kan? Jadi Allah sengaja bagi nama dunia supaya kita tadabbur dan supaya kita jangan cinta ke dunia. Apa makna dunia? Tak, perkataan dunia itu sebenar. Kalau akhirat kita faham, akhirat mana? Akhir. Yang last sekali. Satu makna dia dekat. Biasa benda yang dekat ni, benda tak ada nilai. Betul kan? Cepat dapat. Yang kedua, makna dunia ialah hina, ad-dana'ah. Jadi kalau kita terjemah harfiah, itulah keseronokan kehidupan yang hina. Sepatut terjemah macam tu, baru kita rasa, aku dah kejar benda yang hina, yang tak ada nilai di sisi Allah. Bahkan Nabi kata apa? Hinanya dunia, Nabi buat contoh. Apa dia? Nabi pergi ke pasar Madinah, tengah-tengah sahabat tengah nak berjual, berbeli apa semua, Nabi jumpa satu bangkai kambing. Bangkai anak kambing yang cacat. Kan? Nabi pun angkat. Nabi tanya, siapa kalangan kamu nak bangkai anak kambing ini yang cacat dengan 1 dirham? Sahabat jawab apa? Jangankan 1 dirham, bagi percuma pun tak nak. Sebab dah lah bangkai, anak kami pula, cacat pula, siapa nak buat apa? Maka Nabi nak tengok, Nabi nak betulkan fahaman. Dengan apa? Dengan contoh. Kalau kamu tak suka bangkai anak kambing, sebenarnya yang kamu kejar tu lebih teruk daripada bangkai anak kambing. Tapi kamu kejar lebih daripada bangkai anak kambing. Kan? Salah ke kejar dunia? Salah. Bila kejar dunia, seolah itu adalah matlamat hidup. Tapi kalau kejar dunia untuk mengejar akhirat, guna dunia untuk mengejar akhirat, itu terpuji. Okey. Jadi Allah kata, semua tu, apa dia semua tu? 7. Adalah keseronokan kehidupan yang rendah ataupun hina. Satu lagi hadis Nabi nilaikan dunia, iaitu
Nabi kata apa? Kalau dunia ni ada nilai sama seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk je. Sayap nyamuk ada tak besar ni? Oh, besar. Nanti saya halukan tak nampak langsung pula kan? Ini dunia. Okey, bila timbang kan, Nabi kata kalaulah dunia ni sama nilai dengan satu sayap nyamuk, apa akan berlaku? Tak, kalau dunia ni sama nilai dengan, okey, sayap nyamuk ni berapa nilai? Satu, bukan dua, satu. Tak ada nilai. Jadi Nabi kata kalau dunia sama nilai dengan satu sayap nyamuk, ma syariba kafiran surbata ma'in. Orang kafir tak akan dapat minum walaupun seteguk air. Boleh faham? Maksud apa tu? Kalau saya tanya kenapa orang kafir mewah sangat, kaya-kaya gila kan? Orang beriman pula miskin. Kenapa? Sebab Allah bagi, sebab dunia tak ada nilai. Kalau dunia ada nilai hanya sama dengan satu sayap nyamuk, orang kafir semua mati kebularan. Sebab apa? Setitik air pun Allah tak bagi minum. Boleh faham? Okey. Jadi sekarang yang Allah nak bagi tu apa ni? Allah jadikan semua ni, tujuh ni adalah zujina. Apa makna zujina? Dihiaskan. Apa makna dihiaskan? Yang ialah bila kita hias benda tu asalnya tak cantik. Bila dihias baru nampak cantik, baru ada tarikan. Contohlah perempuan ni, kalau Allah jadikan dia buruk je kan, gigi jongang, mata buta kan, kita teringin tak? Tak teringinlah. Tapi kenapa Allah jadikan wanita itu cantik? Allah hiaskan wanita itu untuk menguji manusia. Allah nak tengok, aku bagi cantik kan, kemudian bagi dia nampak. Tengok tak? Kalau wanita tu buruk, kita tengok tak? Ya Allah kan. Sama juga ni, anak kan. Kalau anak ni jenis jahat apa semua kan, tak berjaya, muka pun tak handsome kan, kita pun tak ada ujian lah. Jadi Allah jadikan anak kita handsome, anak kita berjaya, macam-macam jawatan Allah nak uji kita. Itu makna perhiasan. Sama juga emas kan. Kalau emas tengok ni rasa macam menyampah je kan. Tak ada ujian lah. Okey. Sebab itu ada satu hadis kan, hadis sahih. Yang 7 golongan dapat bayangan arasy Allah kan. Salah satunya apa? Rajulun da'athu rajulun da'athu imra'atun. Allah Nabi suruh perempuan ni apa sifat dia? Zata mansabin wa jamal. Lelaki, Allah nak puji lelaki yang dapat bayangan arasy Allah di akhirat. Salah satunya lelaki yang diajak oleh wanita. Wanita tu zujina, Allah hiaskan apa dia? Zata mansab, ada jawatan, ada kekayaan, dan jamal. Itu zujina. Sebab apa Allah nak test lelaki ni? Kalau yang ajak lelaki ni perempuan gigi jongang, kaki kodo, mata buta, sopak kan? Lelaki tu kata, aku tak nak, aku takut pada Allah. Tak terpakai. Tengok ini maksud zujina. Allah jadikan wanita tu ada jawatan, kaya dan muka cantik dan muda. Dan apa lagi? Masa tu tak ada siapa-siapa. Semua halangan untuk berzina tak ada. Boleh. Dan akhirnya lelaki ni menolak dengan mengatakan ini akhafullah. Berjaya dalam ujian walaupun Allah telah menghiaskan wanita tu.
Boleh? Memang banyak susah. Kalau Allah buat semua wanita tak ada tarikan, anak pun tak ada tarikan, emas perak, hidup tak ada faedah langsung hidup ni. Kan? Kenapa tak nak? Buruk. Kenapa tak nak? Cacat. Kan? Jadi akhirnya Allah nak bagi pahala atas dasar apa? Okey. Sebenarnya yang Allah nak uji ni, Allah hiaslah. Adakah 7 benda ni sahaja atau banyak lagi? Apa dia? Sebenarnya semua yang Allah cipta ke atas muka bumi, semua Allah hiaskan jadi cantik. Pokok kan? Berapa ramai yang tertarik dengan pokok? Sampai 3 jam berbaja pokok, siram pokok, jaga pokok kan? Ada tertarik dengan kucing. Ada tertarik dengan apa? Barat antik kan? Barat antik yang tak antik tu. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lepas tu ayat 8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan. Okey, ini surah Kahfi kita lalu bacakan. Cuba terjemah. Inna, kami, ja'alna, kami telah jadikan, ma'alal ardi, apa yang di atas bumi, zina, perhiasan, laha, untuk apa? Untuk bumi. Jadi sekarang kalau ikut ayat ni, apa benda yang Allah hiaskan? 7 benda ke ataupun semua yang atas bumi? Kadang-kadang orang terpegun dan tertipu dengan apa? Tasik biru. Kadang-kadang dengan pokok-pokok warna-warni kan. Kadang-kadang hutan kan. Kadang-kadang tepi pantai. Kadang-kadang tepi sungai. 2 hari 2 malam kan. Kadang-kadang duduk tengah laut tu. Apa? Nyadak soto. 3 hari 2 malam. Kan? Walaupun panas. Walaupun kena masak sendiri. Jadi Allah kata semua di atas bumi ni Allah jadikan perhiasan. Dan Allah sebut 7 ni yang utama. Yang utama. Dan semua ni untuk apa ni? Allah jadikan hias untuk apa? Linabluwahum. Untuk jelas matlamatnya. Berapa ramai yang tertipu dengan perhiasan. Sebab apa? Sebab dia menarik. Untuk kami menguji mereka, apa yang Allah nak lihat? Siapa yang paling baik amalannya. Tadi ada seorang call saya, tak tahulah, harap-harap dia tak ikut kelas live malam ni. Dia kata, dia duduk seorang-seorang, tapi banyak masa dia dengan pokok-pokok kan. Kadang-kadang azam pun dia buat lagi. Lepas tu dia kata, lepas dengar kelas tadabbur ustaz ni, tak boleh ni, dah lara ni. Jadi dia berfikir nak pergi ke pondok, nak mengelak tu. Kalau duduk kat rumah, memang banyak masa dia habiskan. Sebab apa tu? Zina. Betul. Kadang-kadang waktu maghrib dia duduk galik pokok kan, jaga pokok apa semua. Kadang-kadang dengan binatang, kadang-kadang dengan anak. Kadang-kadang dengan cuci kereta. Lepas tu, lepas semua habis, Allah kata apa? Wa inna laja'iluna. Sesungguhnya kami jadikan ma 'alaiha, apa yang di atas muka bumi itu, sa'in dan juruza. Tanah yang makna apa tu? Tadi kami jadikan semua cantik kan? Tapi lepas dah habis tempoh hujan, dah kiamat, semua kering kontang. Kenapa Allah hancurkan? Sebab aku cipta untuk menguji. Waktu uji telah tamat, buat apa lagi? Dibiarkan hancur. Kan?
Okey, soalan. Yang tertipu dengan perhiasan dunia ni sebenar siapa? Ialah manusia tu, orang kafir sahaja ataupun orang beriman pun tertipu. Linnas. Tapi kalau tengok surah Baqarah ayat 212, kan? Allah kata apa? Zujjina lillazina kafaru al-hayatud dunya. Al-Baqarah 212. Apa maksud dia? Sama, zujina kan? Sini zujina linnas, sini zujina lillazina kafaru al-hayatud dunya. Dihiaskan kepada orang kafir kehidupan dunia. Jadi macam mana kita nak faham? Yang ni Allah kata annas, yang ni Allah kata orang kafir. Sebenarnya Allah nak beritahu yang tertipu dengan kehidupan dunia hanya orang kafir. Kalau orang beriman tertipu, dia ada ciri-ciri orang kafir. Kenapa? Sebab orang beriman, kalau benar-benar beriman, tak mungkin tertipu dengan dunia. Kenapa? Sebab Allah kata, wal akhiratu khairun wa abqa. Orang beriman nampak kat sini, akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Jadi kenapa aku nak tertipu dengan kehidupan yang rendah, yang hina? Jadi bagi orang beriman cukup yakin akhirat lebih baik. Jadi tak mungkin dia tertipu. Kalau tertipu, mana iman dia lemah. Sebab tu Nabi bila teringat pada dunia, Nabi baca apa? Siapa ingat? Bila tengok dunia dan tertarik, apa dia? Bukan. Yalah, Nabi pun manusia. Kadang-kadang dia tertarik je, Nabi terus baca doa ni. Apa dia? Allahumma la isha illa ishatal akhirah. Bila nampak dunia tertarik je, Nabi kata, ya Allah, la isha, tidak ada kehidupan yang sebenar-benar melainkan kehidupan akhirat. Jadi dunia ni hanyalah sementara, hanya palsu. Kenapa aku nak tertipu? Kenapa aku nak tertarik? Bolehkah? Payah kan? Dia makna orang beriman apa dia? Bila tengok dunia, apa sepatutnya sikap orang beriman? Tengok telefon canggih ke, tengok tasik ke, tengok apa lagi? Tengok perempuan ke, tengok kereta mahal ke, apa sikap orang beriman? Cinta tak mungkin. Sebab orang beriman cinta yang ni, dia rasa apa? Rasa tak suka. Kenapa tak suka? Sebab benda yang sementara. Dan benda yang mata'ul ghurur. Seronok tapi di hujung ada apa? Ghurur, menipu daya. Atau bila Umar masuk rumah Nabi, tengok keadaan rumah Nabi, Umar menangis kan? Apa kata Nabi bila Nabi tanya Umar, kenapa kamu menangis? Apa masalah? Umar kata, aku tengok rumah engkau ni, ya Rasulullah, kekasih Allah. Segala hidup kamu untuk Allah, kerana agama Allah. Sedangkan rumah istana Raja Rom dan Raja Parsi terlalu mewah. Tapi mereka tu menentang Allah. Macam mana Allah bagi keadaan kamu sangat-sangat daif? Umar jawab apa? Nabi jawab apa? Amma yurdika, kamu tak reda ke Umar? Anna lahumud dunya, bagi mereka dunia, seronok, zak mati masuk neraka. Dan walanal akhirah, kita penat-penat susah-susah sikit je, terus masuk syurga dan kekal abadi. Kamu tak suka ke? Baru Umar tersedar dan baru Umar faham. Boleh? Jadi kita orang beriman sepatut tengok dunia tak ada apa. Orang cerita bab dunia apa semua, kita
Kadang-kadang tertidur kan. Bolehkah macam tu? InsyaAllah. Jangan cuba, buat terus. Okey. Kemudian Allah berkata apa? Wallahu, dan Allah. Kita nak terjemah apa ni? Wallahu, demi Allah kan, dan Allah. Bukan demi mana tu? Oh, sebab tengok terjemahan. Tak acik lah. Dia bahasa, kalau demi, sumpah, mesti bari bawah. Wallahi. Wal asri. Wal fajri. Yang ni wallahu. Bukan demi. Dan Allah. Indahu. Di sisinya. Husnul ma'ab. Sebaik-baik. Ma'ab al-marji'. Tempat kembali. Apa yang Allah nak bagi tahu ni hujung ayat ni? Dan Allah di sisinya. Kenapa Allah guna perkataan di sisinya? Maknanya Allah nak bagi tahu yang paling tinggi ialah yang indah. Indah tu makna paling dekat. Makna kalau syurga dekat dengan Allah, dan syurga yang paling tinggi ialah Firdaus. Kalau syurga Firdaus yang paling tinggi, arash atas tu arash Allah. Mana paling dekat dengan Allah. Okey, setelah Allah cerita semua ni, 7 benda ni seronok, perhiasan, tapi dia menipu daya. Habis nak cari apa? Indallah, carilah di sisi Allah. Kenapa? Sebab dia adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi yang ni 7 bukan sebaik-baik tempat kembali. Jangan jadikan ini sebagai matlamat. Kan? Jadikan dia sebagai wasilah. Dia macam ni kan, ini dunia. Ini syurga. Orang yang tak beriman, dia nampak sini je. Perempuannya, anaknya, keretanya, emasnya, peraknya, kebunnya. Hati dia buta, tak nampak belakang dunia ni. Orang beriman, mata dia tengok mana? Terus tengok sini. Sebab itulah kalau sahabat bila Nabi isytihar perang, dia tak nampak di sini, terus nampak sini kan. Walaupun baru kahwin, walaupun dia masih kanak-kanak. Hati dia, sebagaimana yang Allah terang dalam Quran, terus nampak kat sini. Bila nampak kat sini, sini mati ke apa, tak ada apa. Boleh? Samalah bila kita nak solat kan. Kenapa ada orang boleh pergi solat Jumaat setiap waktu 5 kali sehari, solat sunat lagi, solat malam lagi kan, solat duha lagi. Kenapa? Bukan dia tengok sini, dia tengok sini. Kalau tengok sini, kita kira boleh tak 1 rakaat aja witir kan? Sebab apa? Penat, banyak urusan. Tapi orang beriman nampak kat sini, dia akan buat sebaik-baiknya. Okey. Kemudian Allah kata qul, katalah. Katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum a'unabbi'ukum, apa makna? Mahukah aku beritahu kepada kamu bi khairin, dengan khairin, dengan yang lebih baik, min zalikum, dari demikian itu. Tengok bahasa Al-Quran. Setelah Allah cerita 7 benda yang paling manusia cinta kan, dan ramai manusia tertipu,
Maka Allah suruh Nabi, Allah perintah Nabi, wahai Muhammad, beritahu. Bahasa ni unabbiukum. Mahukah? Dalam bahasa Arab ni hamzah ni dia panggil apa? Li tanbihil mukhatab. Li tanbihil mukhatab. Kemudian li tarkizi qalbihi. Kemudian li tashwiq. Hamzah tu bahasa dia untuk apa ni? Pertama, litanbihil mukhatab, untuk bagi untuk menarik perhatian orang mendengar. Dengan apa? Nak tak aku beritahu? Faham tak? Beza tak saya beritahu terus saya nak pergi Kuala Lumpur besok, ataupun sebelum saya cakap, nak tak saya cakap? Beza tak? Pada huruf hamzah ni. Yang kedua, litarkizi qalbihi, supaya orang mendengar fokus hatinya kepada apa yang kita nak cakap. Yang ketiga, litashwiq. Tashwiq untuk apa? Supaya orang yang nak mendengar tu rasa, tashwiq ni sebenarnya rindu. Bahasa kita apa? Teruja nak dengar. Tama-tama yang nak bercakap ni siapa ni? Nabi. Dan Nabi pula nak sampaikan daripada apa? Allah. Jadi orang beriman bila dengar, bagi perhatian dan menunggu-nunggu. Faham? Tapi orang Melayu bila baca yang ni, kul a'udzubikum, dia fokus tak? Apa Allah nak cakap ni? Ada? Tak ada. Bi khairin min idgham. Sampai habis tak tahu apa yang Allah nak cakap. Sedangkan Allah perintah pada Nabi, bagi tahu, betul tak? Bagi tahu apa ni? Yang lebih baik daripada 7 ni. Yang 7 pun dia tak faham, yang lebih baik pun tak faham. Rugi tak? Rugi. Dan di situ pula Allah guna perkataan apa? Unabbiukum. Unabbiu daripada perkataan naba. Allah tak kata apa? Ukhbirukum. Nak tak aku khabarkan pada kamu? Tak. Beza ni. Unabbiukum dengan ukhbirukum. Apa beza? Naba ni berita besar. Contohnya dalam surah apa? An-Naba. Amma yatasaalun. Dan juga perkataan Nabi. Perkataan Nabi tu sebenarnya daripada perkataan Naba. Nabi tak dipanggil al-mukhbir, pemberi berita. Tak. Kalau pemberi berita tu macam biasa-biasa je. Tapi an-nabiyyu daripada perkataan an-Naba. Iaitu Nabi membawa berita besar tentang kiamat, tentang balasan di akhirat. Okey. Maknanya kalau kita faham ni, bila sebut qul a'udzubikum, kita akan bagi perhatian sebab berita besar dan kita akan rindu nak mendengar apa ni yang Allah nak cakap ni. Okey. Lillazina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa berita tu yang lebih baik daripada 7 ni? Yang kamu habis masa sampai ketua duk kejar perempuan, duk kejar anak, duk kejar harta emas perak, binatang dan sebagainya. Sekarang Allah suruh Nabi bagi tahu jauh lebih baik daripada itu, tapi bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Dia hanya khas untuk orang yang Tengok kalau kita belajar bahasa Arab, jannah tu ni mubtada. Kalau belajar bahasa Arab, lillazina taqaw khabar. Dia panggil khabar muqaddam. Mubtada muakhar. Sepatut ayat macam ni. Jannatun tajri lillazina taqaw. Boleh faham? Maksud macam ni. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai untuk orang bertakwa. Ayat dia macam tu asal. Tapi Allah terbalikkan. Untuk orang bertakwa, syurga ada maksud. Makna apa? Allah nak bagi tu. Khusus untuk orang bertakwa. Makna kalau kamu tidak ada sifat takwa, jangan berangan-angan untuk dapat syurga ni. Bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang Arab, bukan untuk syekh-syekh ataupun ustaz-ustaz.
Untuk orang bertakwa aja. Dan untuk orang bertakwa pula Allah kata inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Maksud apa sisi tadi? Kenapa Allah sebut inda ni? Mana syurga paling tinggi, paling dekat dengan Allah. Sebagaimana Asyah, isteri Fir'aun, bila dia minta syurga, syurga yang mana? Apa doa dia? Apa doa dia? Tak ingat? Rabbi, sambung. Rabbi firli, Rabbi ibnili, Rabbi ibnili indaka, indaka baitan fil jannah. Tengok doa isteri Fir'aun yang baru beriman. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni. Apa makna ibni? Binakan li, untukku, di mana? Indaka. Di sini inda rabbihim. Makna dia minta surga yang mana ni? Yang paling dekat, yang paling tinggi di sisi Tuhan. Baru dia minta istana. Yang paling utama duduk kat mana? Yang kedua barulah istana. Fil jannah. Boleh? Jadi orang macam kita layak tak untuk minta syurga Firdaus? Layak? Minta aja. Jannatun, surga. Surga. Tajri, mengalir. Min tahtiha, dari bawahnya. Al-anhar, sungai. Sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Apa makna mereka kekal ni? Apa makna kekal? Bila sebut kekal, tak tua lah. Sebab kalau tua itu satu proses nak mati. Jadi makna dia sentiasa muda. Tak tua, tak sakit, dan apa saja yang akan menjadikan dia hilang tak ada. Kemudian lepas tu apa lagi? Sungai. Surga ni kebun lah. Lepas tu sungai. Lepas tu wa azwaj, dan pasangan-pasangan. Pasangan apa beza dengan pasangan kat dunia? Kat dunia pun ada pasangan ni, nisa kan? Ada di mana Indonesia ke? Dia sekali kahwin 8 lah. Sekali kahwin 8. Champion. Di sini pasangan apa beza dia? Mutahharah. Yang bukan yang suci, yang disucikan. Mana Allah bersihkan dia. Apa maksud? Mana bila Allah sebut azwaj dah nikmat, tambah satu lagi sifat dia mutahharah, lagi besar nikmatnya. Apa dia? Kita pasangan kita lah, tak kira lah isteri ke suami ke, ada benda yang kita tak suka, betul tak? Kan kita suka pada suami kita 24 jam setiap hari, setiap masa? Tak. Samalah isteri kita pun kan. Jadi apa yang antara kita tak suka pada suami ataupun pada isteri? Cerita je, terus terang. Apa dia? Oi, semua takut lah. Kadang-kadang isteri kita haid kan? Kita suka tak? Kita baru balik bercuti dia haid pula kan? Ada tak di dalam surga? Tak ada. Kadang kita nak bersembang, dia pula bersin sampai hingus mengecik kita kan? Ada tak kat surga? Tak ada. Kadang-kadang kita tengah makan, dia termuntah. Ada tak kat surga? Tak ada. Kadang-kadang kita tengah bercakap, dia nak pergi buang air besar. Ada tak kat surga? Semua tak ada. Jadi mutahharah ni makna semua benda-benda yang menyakitkan, sama ada hissi ataupun maknawi. Yang hissi apa dia? Kencing, berak, hingus, tarik mata, tarik gigi. Gigi perlu gosok tak di surga? Tak. Tak payah bawa Colgate.
sepanjang masa, tak payah bersiwak, sentiasa bersih. Apa lagi yang zahir? Darah haid, darah nifas, sel semua, bersin, hingus, semua tak ada. Itu hissi. Yang maknawi apa dia? Hati. Kadang-kadang dengki, sifat marah, panas marah, semua tak ada. Nikmat tak? Jadi jangan ada berebut yang kat sini ya. Berebutlah yang kat sini. Kemudian kemuncaknya apa? Waridwanun, dan redha Allah. Minallah, dari Allah. Jadi banyak-banyak nikmat syurga. Satu, syurga, kebun. Yang kedua, sungai. Yang ketiga, kekal. Yang keempat, pasangan yang disucikan. Yang kelima, yang mana paling besar? Mana tahu? Ada tak dalil? Redha Allah adalah nikmat paling besar. Buka surah At-Taubah ayat 72. Surah At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu Allah kata apa? Allah menjanjikan orang beriman, lelaki dan perempuan kan? Apa dia? Satu, jannatin, sungai, surga. Yang kedua, tajrimin, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Yang ketiga, khalidina fiha, kekal dalamnya. Yang keempat, mamasakina tajibah. Masakina ni tempat tinggal yang istimewa, tajibah yang baik. Yang kelima, dalam surga yang bernama Adnin. Yang keenam, waridwanu minallah, dan ridwan daripada Allah adalah akbar, paling besar. Ada satu hadis tu Allah bertanya pada ahli syurga, kamu nak lagi tak nikmat? Kata ahli syurga, nikmat apa lagi wahai Tuhan? Segala nikmat yang kamu bagi pada kami, kami tak terfikir pun. Maka Allah berkata, mulai saat ini aku halalkan semua perbuatan kamu, aku akan redha, dan mulai sekarang aku tak akan murka kepada kamu sampai bila-bila. Okey. Cuba tengok yang Allah sebut nikmat dunia yang ramai manusia tertipu berapa? 7 kan? Wanita ada tak di syurga? Mana? Ada. Anak ada tak? Tak ada. Kenapa? Syurga tak ada anak. Bahkan anak ni kadang-kadang menyusahkan kita kan. Yang ketiga, emas dan perak. Ada tak? Allah tak sebut. Sebab Nabi kata apa? 2 syurga adalah semuanya daripada emas, dan 2 syurga semuanya daripada perak. Nak berebut apa lagi? Tak payah berebut payung emas. Payung emas apa ni? Syurga, istana semua emas. Lagi pula payung buat apa, mana ada hujan? Panas pun tak. Matahari ada tak? Tak ada. Hujan tak ada, panas tak? Kena tipu. Okey. Kuda ada tak di syurga? Kenderaan. Di syurga tak perlu kenderaan. Kita terlintas je nak ke mana, nak tingkat ke berapa, sampai. Tak perlu. Kemudian binatang ternak kan ada? Tak ada, tak perlu kan. Buat apa kan? Sebab binatang ternak ni, kita ternak salah satunya untuk dapat rezeki. Dalam syurga tak perlu semua tu. Kebun-kebun, ni jannatin, mengalir di bawahnya sungai. Jadi nampak tak perbandingan yang Allah nak bagi dengan yang Allah uji manusia? Nampak tak? Beza sangat kan? Tapi akhirnya manusia tetap memilih dunia yang sementara. Sebab itulah kita baca doa apa ni? Doa yang kita minta, cinta. Ini semua pasal cinta ni. Cinta apa yang sepatut kita selalu minta kepada Allah? Cinta apa? Apa doa tu? Doa ni sepatut kita baca setiap hari. Allahumma inni
Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ini yang paling mahal ni. Ya Allah, aku mohon pada engkau, cinta engkau. Kalau aku dapat cinta engkau, yang lain itu semua kacang. Yang kedua, cinta yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Cinta kedua ialah kita minta, biarlah aku cinta kepada orang yang mencinta engkau. Siapa yang paling cinta pada Allah? Rasulullah. Jadi jangan aku cinta pada engkau tapi aku tak suka pada sunat engkau. Kan? Dan juga cinta pada ulama-ulama. Kan? Yang ketiga, wahubba, yang ketiga ialah wahubba al-amal allazi yuballighuni ila hubbika. Tiga. Yang ketiga, aku mohon pada engkau supaya mencintai apa dia? Amalan. Amalan yang mana ni? Yang bila aku buat semakin aku dekat dengan cinta engkau. Amalan apa yang semakin mendekatkan kita pada cinta Allah? Sunnah Nabi lah. Kan Allah kata kul in kuntum tuhibbun Allah. Kalau betul kamu cinta Allah, ikut sunnah Nabi. Jadi amat malang orang yang tidak beramal dengan sunnah Nabi. Kenapa? Sebab dia semakin jauh daripada cinta Allah. Jadi baca doa ni, tiga cinta ni sangat penting. Satu, cinta Allah. Yang kedua, cinta orang yang cinta kepada Allah. Yang ketiga, cinta amalan yang mendekatkan kita pada cinta Allah. Solat sunat 12 rakaat, solat witir, biar jadi kita cinta, seronok nak buat. Solat duha, baca Quran setiap hari, tadabbur, zikir pagi petang. Apa lagi? Zikir doa harian. 72 tu semua daripada sunnah Nabi. Jadi kita cinta dan seronok nak buat. Kalau terlupa, kita rasa menyesal. Itu dah sampai tahap dapat cinta Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah, wallazina amanu asyaddu. Dalam banyak-banyak cinta orang beriman ialah asyaddu hubban lillah. Surah Baqarah ayat berapa ni? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Cuba terjemah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, paling mencintai Allah dibanding dengan semua sekali. Boleh? Contoh Nabi Ibrahim, dia cinta isteri, kan? Tapi bila Allah kata hantar isteri tengah padang pasir, masa itu cinta dia kepada Allah nombor satu, kan? Dia cinta pada anak, tapi bila Allah perintah sembilan anak, masa itu cinta pada Allah nombor satu. Nabi kita SAW cinta pada Aisyah. Tengah-tengah seronok dengan Aisyah tu, masuk waktu malam dia nak solat. Apa dia cakap pada Aisyah? Aku cinta pada engkau, tapi aku lebih cinta beribadat kepada Allah. Jadi jadikan cinta kita kepada Allah nombor satu. Allah basirun bil ibad. Wah, ada lagi. Sikit-sikit lagi. Dah bercinta sangat ya. Wallahu, dan Allah basirun, maha apa? Apa makna basir? Ada dua. Satu basir dengan mata, yang kedua basir dengan ilmu. Mana Allah melihat dan Allah mengetahui. Allah maha melihat, mengetahui. Bil ibad, dengan hamba-hambanya. Apa kaitan hujung ayat dengan semua ni? Allah tahu, Allah melihat. Sebenarnya kamu cinta yang mana satu? Cinta dunia yang 7 ni ataupun cinta akhirat lebih daripada Allah tahu.
Kadang-kadang kita kata kita cinta dunia, cinta akhirat, tapi hakikatnya kita lebih mencintai dunia. Oh, masa dah habis lah. Nak baca buku ke nak baca soalan? Ha? Baca soalan? Okey, baca soalan ha? Masa dah habis, jadi kita gunakan sedikit masa untuk menjawab soalan ha? Jadi buku doa kita baca malam besok insya-Allah. Wih, siam ah. Siam ah. Tu betul juga salah satu doa. Siapa tu? Orang Siam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Tu. Bagus, doa tu patut kita baca. Salah satu juga yang patut kita cinta ialah al-masakin, orang-orang miskin. Sebab tu ulama kata ayat ni hiburan kepada orang miskin. Macam mana boleh jadi hiburan pada orang miskin? Subhanallah. Orang miskin terhibur sebab apa? Aku tak akan tertipu dengan emas, dengan perak, dengan anak yang hebat, dengan binatang ternak, dengan kuda, semua tak ada. Hiburan pada dia. Sebab dia bahagian ni tak ada hujan. Okey. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya untuk kita mengelak dari keinginan pada perkara pokok syahwat? Seringkali kita berbicara bersama teman, topik utama adalah perkara diingini nafsu syahwat. Mohon nasihat. Soalan dia, bagaimana kita nak jadikan hati kita sentiasa cinta kepada akhirat? Jangan duk cinta benda-benda yang lara ataupun syahwat, hubus syahwat. Dia sebab itulah Allah sebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah perintah pada Nabi selalulah bagi peringatan, kerana peringatan itu tanfa'u, memberi manfaat kepada orang beriman. Apa makna tazkirah? Tazkirah ni benda orang dah tahu, sebab tu dipanggil peringatan, bukan pengajian, bukan ta'lim, tapi tazkirah, iaitu mengingatkan. Makna dia dah tahu. Jadi orang yang tak tahu kena belajar, orang yang dah tahu perlu selalu diingatkan. Sebab manusia ni selalu lupa. Tidaklah dinamakan manusia insan kecuali daripada perkataan nisyan. Manusia selalu lupa. Itu satu. Kena selalu dengan tazkirah. Yang kedua, kena selalu berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang tak baik ini banyak merosakkan kita, banyak membuang masa kita, bahkan banyak melarakan kita daripada perkara yang baik. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu mengikut agama ataupun tabiat kawan dia. Falyanzur, Nabi bagi nasihat, berhati-hati pilih kawan, sebab dia akan memberi kesan. Kalau kita suka berkawan orang suka gelak, kita akan lara lah. Suka berkawan dengan orang suka bercakap kosong kan, bersembang kosong, lepak kedai mamak, kita pun akan jadi macam tu. Jadi pilih kawan yang selalu buat benda yang baik, buat benda yang berfaedah, kawan yang selalu berdakwah, kawan yang selalu cari orang asnaf, yang selalu bantu asnaf, yang selalu menegur kita bila kita salah, mengingatkan kita bila kita lupa. Kemudian yang ketiga, penuhkan masa dengan aktiviti yang baik. Jangan biarkan masa kita kosong terbiar macam tu kan.
Tengok masa kosong je, penuhkan dengan aktiviti. Contoh kalau kawan ajak pergi berdakwah, pergilah terus. Sebab bila kita pergi dakwah, dijamin masa kita tak akan terbuang. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah, kemudian duduk pula dengan kawan yang suka lepak, biasanya tak ada manfaat. Hadis pun tak dibaca, Quran pun tak dibaca, sunnah Nabi pun tak diamalkan. Dan yang keempat, yang paling asas ialah kita banyak penuhkan masa kita dengan tadabbur Al-Quran. Sama ada kita belajar secara live ataupun dengan rakaman. Begitu juga kena perbanyakkan zikir, amalkan zikir setiap waktu, bukan zikir pagi petang saja. Semua zikir yang Nabi ajar selalu hafal dan amalkan supaya hidup kita sentiasa basah dengan lidah kita, sentiasa basah dengan zikir. Itu akan melembutkan hati kita dan akan menjadikan hati kita lebih cintakan akhirat dibandingkan dengan cintakan dunia. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana ingin menjawab kepada golongan gay yang tidak beriman kepada bidadari di syurga? Maka mereka meyakini dia tidak menarik di mata mereka. Bagaimana nak menjawab kepada golongan gay yang tidak suka kepada bidadari di syurga? Dia pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Sebenarnya dia belum kenal syurga dan dia belum kenal Allah. Bila dia tak kenal, dia tak akan cintalah. Jadi orang macam ni kita kena perkenalkan dulu siapa Tuhan. Siapa Tuhan? Bila dia kenal Tuhan, dia yakin Tuhan, yang janji dalam syurga itu Tuhan yang kamu kenal. Jadi dia akan percaya, dia akan terima. Jadi tak boleh nak salahkan dia. Mungkin salah orang sekeliling dia tak pernah cerita pasal Tuhan. Tak pernah cerita pasal syurga yang sebenar kepada dia. Jadi pertama bila kita jumpa orang macam ni, cepat-cepat kita salahkan diri kita. Mungkin dia tak tahu sebab kita yang tak berdakwah pada mereka. Jadi kita gerakkan usaha dakwah kepada semua pihak, termasuklah golongan ni kan. Kesian pada mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, mengumpat orang kafir adakah sama seperti memakan daging saudara sendiri? Dia hukum mengumpat ni akan menjadi dosa besar bila mengumpat orang beriman sahaja. Sebab bila Nabi tanya sahabat, mal ghibah? Apa makna ghibah? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Jadi sahabat pun tak tahu apa definisi mengumpat. Maka Nabi bagi tahu. Al-ghibah zikruka akhaka. Kamu menyebut tentang akhaka, saudara kamu. Siapa saudara kamu? Orang berimanlah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau mengumpat orang kafir, dia bukan saudara kita, tak salah. Cuma tak ada faedah. Kan? Orang kafir ni bodoh lah. Mungkin tak berdosa tapi tak ada faedah. Baik kita berzikir ataupun baik kita berdakwah pada dia. Wallahu a'lam. Belajar tafsir ada kitab Ibn Kathir. Belajar Quran guna kitab tajwid. Kalau tadabbur guna kitab apa? Saya dengar beberapa ustaz ajar tadabbur tak sama huraiannya. Kalau baca terjemahan ayat-ayat, adakah itu dah belajar tadabbur? Okey, dia kata soalan dia belajar tafsir guna kitab tafsir Ibnu Katsir. Belajar tajwid guna buku tajwid. Belajar tadabbur soalan dia pakai buku apa? Sebab ada setengah ustaz tadabbur tak sama kan. Dia macam ni. Asas untuk faham Al-Quran dia kena baca Al-Quran, dia kena baca buku-buku tafsir, dan asas untuk menulis kitab tafsir dia kena ada ilmu alat dia, ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, ulum Quran, ulumul hadis. Itu untuk mentafsirkan Al-Quran. Jadi orang macam kita, orang macam saya tak layak mentafsir Al-Quran. Tapi orang macam kita layak tak mentadabbur Al-Quran? Ya, bukan setakat layak, wajib. Sebab tadabbur ni lebih mudah daripada tafsir. Tafsir dia perlu pada ilmu yang tinggi dan lengkap. Okey, orang yang tadabbur ni, dia boleh tadabbur hasil daripada apa? Hasil pembacaan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Jadi saya boleh tadabbur sebab saya baca kitab-kitab tafsir. Bukan saya menulis kitab tafsir, saya tak mampu. Jadi saya baca tafsir Al-Maraghi, tafsir Syekh Saleh Utsaimin, tafsir Sa'di, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Ashur. Jadi hasil daripada pembacaan saya kepada kitab-kitab tafsir daripada ulama muktabar, saya mentadabburkan ayat tersebut. Jadi tadabbur boleh dilakukan oleh semua orang termasuk orang awam,
tapi tafsir oleh orang-orang tertentu saja, ulama tertentu saja. Adapun perbezaan tadabbur tu biasalah. Lain orang, lain ilmu, lain kefahaman, maka penyampaian pasti berbeza. Kalau sama penyampaian walaupun sumber rujukannya lain, itu macam hampir mustahil. Wallahu a'lam. Soalan Ustaz, kenapa syurga ada menyebut bagaimana orang lelaki akan terhibur dengan orang perempuan, tetapi bagaimana pula dengan kaum perempuan? Adakah mereka terhibur? Dia soalan dia, dalam Quran ada sebut lelaki terhibur dengan wanita, bidadari lah. Tapi tidak ada ayat yang menceritakan wanita terhibur dengan dia. Sebenarnya bila semua masuk syurga, semua akan terhibur. Sebab Allah, Nabi kata apa? Surga ialah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di kepala. Untuk siapa? Semua lelaki perempuan. Jadi bila itulah definisi syurga, semua akan terhibur, bukan lelaki saja. Satu. Yang kedua, kenapa dalam Al-Quran banyak cerita pasal bidadari kan? Ada ulama, ini jawapan ulama lah, bukan ada dalil pun. Tapi mungkin betul, mungkin salah. Ulama mengatakan Allah sebut bidadari sebab sesuai dengan sifat lelaki yang suka pada perempuan. Macam ayat ni lah. Hubus syahwat minan nisa. Allah tak kata minan nisa warijal. Adapun wanita, kebiasaannya wanita tak suka pada lelaki. Lelaki bukan satu objek yang paling disukai oleh wanita. Maka Allah tak sebutlah balasan untuk wanita dalam syurga bidadara. Kalau sebut pun bukan satu hiburan bagi wanita. Jadi Allah sebut apa dia? Apa yang wanita suka apa dia? Emas perak. Emas perak untuk semua sekali. Kan? Jadi yang penting jangan fikirlah hibur ke tak. Tapi fikirlah bagaimana aku nak masuk syurga. Jadilah macam Asyah kan. Asyah minta apa? Syurga yang paling dekat. Hibur ke tak hibur, yang paling dekat dengan Allah pasti terhibur. Wallahu a'lam. Jika kita solat di rakaat terakhir dan bangun semula selepas tahiyat air dan baru perasan bila kita dah bangun qiyam, bolehkah kita duduk balik dan beri salam atau teruskan rakaat? Semula soalan? Jika kita solat di rakaat terakhir dan bangun selepas tahiyat air itu dan baru perasan bila dah bangun tu, baru perasan yang dia dah tahiyat air dah, bolehkah dia terus duduk balik dan beri salam? Okey, dia tahiyat akhir dah. Lepas tahiyat akhir dia bangun. Bila bangun soalan dia boleh duduk. Bukan boleh duduk, memang kena duduk lah. Takkan nak berdiri sampai bila-bila. Memang kena duduk lah. Bila dia dah terbangun setelah tahiyat akhir, memang kena duduk. Kemudian lepas tu dia bagi salam dah? Belum? Okey, kalau dia duduk, tahiyat akhir dah habis. Dia duduk, kemudian sujud. Sujud sahwi, kemudian bagi salam. Ustaz, bagaimana bila mana kita dikelilingi kawan yang negatif, tak boleh nak elak sebab setempat kerja. Bagaimana kita nak elak kawan-kawan yang memang tak boleh dielakkan sebab dia kawan sekerja, satu office kan? Boleh elakkan, tukar tempat kerja lah. Tukar tempat kerja. Dia, sebab itulah saya nak bagi tahu kan. Kadang-kadang kita rasa macam, kenapa takkanlah sampai nak tukar tempat kerja? Tak. Kita tahu tak kenapa Allah perintah Nabi dan sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Tahu tak apa sebab utama? Ini bukan tukar tempat kerja ni. Tinggal tempat tanah air, tempat lahir, tempat membesar. Kenapa? Sebab dakwah terhalang dan sebab ibadat di Mekah tak sempurna. Sedangkan manusia dicipta untuk beribadat. Bila dia cipta untuk ibadat, tiba-tiba ibadat tak sempurna, kena buat sesuatu lah. Walaupun terpaksa tukar kerja, walaupun terpaksa berhijrah tempat lain, kena buat. Sebab itulah tujuan kita dicipta. Begitu juga Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi pergi ke gua? Daripada rumah mewah apa semua senang, ada keluarga, ada kawan, ada kebun. Kenapa tinggal pergi duduk kat gua? Sebab bila dia duduk dalam masyarakat, ibadat dia terganggu. Maka kena buat perhitungan. Sebab dia dicipta bukan untuk berseronok, tapi untuk beribadat.
Jadi kalau kat office tu ada kawan-kawan yang lara menyebabkan solat dia terganggu apa semua, dia kena buat percaturan. Kena buat pilihan. Aku sampai bila nak duduk macam ni, solat pun tak khusyuk, solat pun lewat, selalu lara kan. Sampai bila ni? Aku boleh mati bila-bila masa. Aku kena tukar kerja di tempat yang lebih baik dan banyak membantu untuk aku khusyuk dalam solat. Wallahu a'lam. Apakah dakwah yang terbaik dilakukan terhadap seorang adik-beradik yang terlibat dengan ganja dan membantu dia tinggalkan maksiat yang dah bertahun-tahun itu? Soalan dia, bagaimana nak membantu adik yang terlibat dengan ganja dan buat maksiat bertahun-tahun? Dia, Allah sebut dalam surah Fussilat, idfa' billati hiya ahsan wa iza bainaka wa bainahu al-adawah waliyyun hamim. Maksud dia, Allah kata tolaklah kejahatan orang dengan kebaikan, maka sekiranya kamu dengan dia ada permusuhan, tapi bila kamu layan dia dengan baik walaupun dia buat jahat, maka akhirnya akan berubah menjadi baik. Jadi nasihat saya, tambah-tambah dia adalah adik kita kan, terus berbuat baik kepadanya, terus layannya sebagai seorang manusia, dan terus nasihat dia jangan putus asa. Dan malam-malam bangun tengah malam berdoa supaya Allah buka pintu hati dia dan beri kekuatan kepada kita untuk terus nasihat dan berbuat baik kepadanya. Satu hari semoga Allah buka pintu hati, dia tengok kita ni walaupun dia jahat, akhlak buruk, buat maksiat, tapi kita masih buat baik pada dia, kita masih layan, mungkin itu boleh mengetuk pintu hatinya. Wallahu a'lam. Di syurga jumpa tak suami balik? Jumpa. Tapi syarat suami itu berimanlah. Kalau dua-dua masuk syurga, jumpa. Suami isteri akan jumpa. Mana mungkin tak jumpa? Anak-anak semua jumpalah, tapi anak-anak bukan kecil, semua jadi besarlah. Kalau perempuan, aurat dia tapak tangan, bagaimana di belakang tangan? Okey, sebenar Nabi kata aurat perempuan satu badan kecuali muka dan tapak tangan. Kenapa sebut tapak tangan? Sebenar bila sebut tapak tangan, Nabi nak beritahu tapak tangan dah setakat mana? Setakat ni kan? Jadi Nabi nak beritahu auratnya sampai pergelangan tangan. Nabi tak kata aurat wanita satu badan kecuali muka dan tangan. Kalau sebut tangan, orang faham apa dia? Sampai sini. Jadi macam mana nak bagi definisi aurat sampai pergelangan tangan, tapak tangan? Bukan makna kat sini kena tutup, tak. Sini boleh buka sampai pergelangan tangan. Tapak tangan hanya istilah digunakan untuk menggambarkan yang boleh dibuka ialah pergelangan tangan sahaja. Okey. Dah? Okey. Ustaz, ada sebahagian doa yang perlu tanda tangan ketika berdoa dan ada yang tak perlu. Soalan saya, macam mana nak tahu doa mana yang perlu angkat tangan dan tidak perlu? Ada perbuatan Nabi tanda tangan dalam hadis ke Ustaz? Soalan dia, sunnah Nabi, kadang-kadang Nabi berdoa angkat tangan, kadang-kadang Nabi tak angkat tangan. Contoh dalam peperangan Badar, Nabi angkat tangan sampai nampak ketiak. Itu gambaran apa? Bila doa tu sangat-sangat penting dan hajat tu sangat besar, maka sebaiknya kita angkat tangan biar nampak kesungguhan. Tapi kalau doa tu biasa je, doa makan ke, doa nak masuk tandas ke, tak payah angkat tangan. Jadi tengok setakat mana besar dan pentingnya doa tersebut. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Saya nak umumkan mulai hari ini kita buka untuk pelajar-pelajar datang kelas secara fizikal di office Ghulam Ad-Dakwah dan ada ruang lebih kurang 15 orang. Jadi siapa cepat dia dapatlah. Call siapa? Nombor yang di Nombor siapa tu? nombor kad. Siapa yang angkat? Ni. Nombor kad ni. Jadi sebelum datang tu boleh maklumkan dulu kepada pihak pengurusan nombor yang tertera di skrin. Tak ada. Yang rumah dia ada DFB.
Ada dalam Facebook. Siapa yang nak datang kelas secara fizikal mulai malam besok, boleh hubungi, maklumkan dulu kepada Puan Haniza melalui nombor yang tertera dalam Facebook. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم